Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita dengan keadaan penuh nikmat, yang menjadikan kita mampu untuk bernafas, bergerak, mencerap segala panca indera. Dan Allah Ta'ala jadikan kita bersama-sama menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Dan Allah Ta'ala kekalkan kita berada dalam majlis ilmu. Selawat dan salam sahabatnya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmah kepada para tabi'in, juga ulama-ulama muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat insya-Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Hari ini kita bertemu, walaupun sebelum ini belum pernah. Itu namanya takdir Allah. Dan kita juga hari ini sungguh beruntung kerana kita akan mempelajari satu ilmu yang sangat penting, yang sangat luar biasa, yang wajib diketahui dan dipelajari oleh setiap mukallaf, iaitu kita semua, iaitu ilmu tauhid, ilmu mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala sebenar-benar pengenalan. Jangan risau dalam apa yang kita cerita. Kita takkan pergi tinggi, tak. Kita akan cerita benda yang paling asas, yang mana senang kata cerita budak darjah 1 boleh. Nampak macam dah tinggi-tinggi universiti dah ke dah ni. Tapi kita akan cerita darjah 1 dulu. Kita akan tengok okey tak okey. Sebab kadang-kadang darjah 1 pun tak tentu lepas lagi. Sebab kita dah banyak tengok gitulah keadaannya akhir zaman ni. Nampak simple, tapi kadang-kadang benda yang paling simple itulah kita terlepas pandang. Betul? Banyak perkara. Jadi insya-Allah sebelum saya meneruskan cerita, saya nak kata cerita mudah sikit faham. Sebelum saya nak mulakan cerita berkenaan apa yang ada dalam kitab Faridatul Fara'id fi ilmi aqaid pada bicara ilmu tauhid, izinkan saya mengenalkan diri. Boleh? Macam tak boleh je senyap. Boleh kan jawab. Risau, takut berseorangan. Sebab memang kaedah pengajaran saya, kita macam kelas. Saya tak bagi kuliah. Beza sikit. Orang biasa kuliah kan, tapi saya guna kaedah kelas. Boleh? Tengok tak jawab. Tak jawab dosa. Betul. Guru kalau tanya, kena anak murid kena jawab tak? Kena jawab. Tak jawab, terasa hati guru. Faham? Tak dengar. Faham? Imam tu jawab seorang. Yang lain tak jawab lagi ni. Kena jawab insya-Allah. Jadi kaedah kita memang kaedah dua hal. Tak faham, tanya terus. Angkat tangan, tanya ustaz, saya tak faham. Nyatakan, insya-Allah saya akan jawab. Kalau saya tahu, tak tahu saya senyap. Tu kaedah gitulah. Kita ni bukan pandai semua. Saya tak pandai semua, tapi selagi mana ada dalam kitab-kitab yang ulama letakkan, selagi mana apa yang saya belajar, insya-Allah saya akan jawab mana yang termampu. Boleh? Alhamdulillah, baru nampak cahaya. Bagus lagi ni. Jadi boleh kita guna kaedah kelas. Jadi insya-Allah saya kenalkan nama saya. Nama saya Muhammad Nur Al-Sufi bin Ramili. Muhammad Nur Al-Sufi bin Ramili. Boleh panggil saya Ustaz Sufi. Malu nak aku ustaz tanya. Kenapa? Nanti saya cerita sikit lah. Malu apa?
Dia antara doktor dengan ustaz lagi tinggi dia punya darjat dia. Sebab siang biasa orang panggil saya Doktor Sufi. Saya bukan doktor yang berada di klinik atau di hospital, tak. Saya doktor falsafah. Kalau tengok latar belakang pendidikan saya, degree saya sarjana muda sains serta pendidikan kimia. Saya cikgu kimia. Ada muka cikgu kimia ada sekian. Ada muka cikgu tak? Dan kemudiannya saya menyambung ke peringkat Masters of Education Guidance and Counselling, bidang dalam bimbingan dan counselling. Sambung PhD Guidance and Counselling. Habis PhD masa 2016 saya tu, masa umur 29. Sekarang dah tua dah. Nampak macam 18 kan? Kita dah tua dah. Jangan risau, insyaAllah. Ni sebab kita cukur ni tadi, tu nampak muda sikit, insyaAllah. Dan macam mana jadi ustaz pula ni? Macam tak ada kena-mengena di kitab ni. Cerita dia, saya belajar pondok. Nak kata belajar pondok sangat tu malu. Bukan, saya senang kata saya belajar dengan guru-guru. Tok guru yang membukakan kitab-kitab turas, kitab-kitab yang saya bacakan ni, inilah yang saya belajar daripada guru saya. Dan saya akan ulang sahaja apa yang guru saya cakap. Mana saya ni kalau kata tukang baca kitab. Dan saya memang kaedah dia, guru saya, dia tunjukkan kaedah dia, bila belajar kena ada kitab. Itu biasanya lah. InsyaAllah kalau kena cara dalam 2-3 bulan, InsyaAllah dah boleh baca kitab, mengajar, InsyaAllah. Saya ada anak murid saya umur 65 tahun. Saya ada buat kelas fardu ain dekat center. Saya ada kelas center lah, center training. Di situ kita buat kelas fardu ain. Dia belajar 3 bulan je. Alhamdulillah dah boleh. Saya rasa dia boleh ngajar dah kitab tauhid yang jauh. Yang jauh macam ni. Sebab apa? Sebab memang kita ni orang Jawi. Ngaku tak? Macam tak ngaku je. Kita orang Jawi. Sebab itu kadang-kadang bila sengaja kita Jawi, orang kata, ustaz tak pandai lah baca Jawi ustaz, macam susah lah. Eji tak bunyi. Eji tak bunyi kan? Sebab tapi saya yakin orang sini orang Johor semua. Abang dari mana bang? Johor. Ni ada yang luar dari Johor sebelum ni, membesar di luar Johor. Ni semua Johor lah. Okey, mantap lah ni. Abang orang mana? Singapura. Oh, lagi mantap. Tapi kalau biasa Johor, tidak dapat tidak, kalau pernah bersekolah agama negeri Johor, pasti akan belajar kitab. Betul? Dulu nama kitab dia Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Ada belajar? Dah boleh ngajar? Kalau sampai darjah khas, imam darjah khas, oh dah boleh ngajar lah ni. Patut kena buka juga tu kitab Matla'. Saya pun ada memang, kalau kitab fikir, rujukan saya Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Kitabnya sangat simple dan ringkas, tapi sangat padat dan jelas. Begitu juga yang kitab yang kita akan gunakan, dia sangat simple, ringkas dia. Dia kalau sifat 20 ni, cerita kitab tauhid sifat 20, sangat senang difahami. Muka surat dia lebih kurang 21 muka surat dia. InsyaAllah 21 je, tak banyak. Jangkaan dia biasanya saya pernah habiskan, di satu masjid je pernah habiskan kitab ni dengan saya. Masjid Sungai Tiram. Sungai Redan. Masjid Sungai Redan. Tahu kat mana? Kat Ulu Tiram. Masuk dalam, dia dekat dengan Kota Tinggi, dalam sekali. Dan saya ngajak seminggu sekali ya kan, sini macam sebulan sekali kat situ seminggu sekali. Alhamdulillah, tak lama, kita habis lebih kurang dalam 5 tahun je. Tak lama lah, berapa? 5 tahun. Tapi kat sini kalau kita ambil sebulan sekali, kena dalam 4 20 tahun. Boleh? InsyaAllah. Zaman habiskan kitab 20 tahun. Tak lama lah 20 tahun, InsyaAllah. Kejap je tu. Boleh? InsyaAllah 20 tahun sikit.
sikit sangat, kejap. Tapi saya risau juga. Saya bukan apa, sebulan sekali ni dia takut ni bulan depan dah tak ingat dah bulan ni. Biasanya kita, tapi tak apalah, kita ulang. Lepas tu saya cadangkan, kalau tuan-tuan ada TikTok, boleh follow Pertubuhan Pencinta Ilmu. Itu saya punya NGO lah, Pertubuhan Pencinta Ilmu. Dan kita buat live setiap malam, setiap kali saya ngajar. Jadi senanglah nampak, insyaAllah. Nak beli satu kitab surat 20, ada dalam beg kuning. Dah nak beli kitab tiba-tiba pula baca tengok kuning. Ni sekarang ni pun saya tengah buat live, minta izin boleh. Sebab ramai ni, lebih kurang 50 orang sedang melihat ni. Dapat lebih pahala saya. Kita nak lebih pahala je, alang-alang kita buat lebih sikit. Boleh boleh tak boleh macam boleh takut tak bagi kita tutup terus. InsyaAllah. Okey. Jadi kita nak biar betul-betul belajar dapat. Dan saya selalu pesan, kalau belajar ni, saya cerita ni semua yang guru saya cakap. Kalau belajar maghrib isyak ni bukan kita nak belajar saja-saja tau. Bukan nak menghabiskan masa. Kadang-kadang kita duduk saja tau, masa lepas isyak tunggu jam, duduk dengar dapat pahala. Ya, betul. Tapi kita tak nak macam tu. Kita nak kalau boleh kita belajar ni sampai jadi alim. Sampai jadi apa? Alim. Cakap kawan sebelah, jadi alim. Cakaplah kat kawan sebelah, cakap jadi apa? Jadi alim. Boleh. Sebab apa saya cerita ni? Sebab inilah yang berlaku pada saya. Saya pun bukan belajar pondok betul lama, duduk nada kitab tak. Saya, kaedah saya duduk dalam majlis ilmu maghrib isyak macam ni ya. Tapi wajib ada kitab, pegang kitab. Mana guru cakap kita kena tengok. Lama-lama boleh baca, insya-Allah. Yang ni pun Johor dah boleh baca dah. Cuma nak tahu tempat berhenti je. Dah tahu tempat berhenti, insya-Allah boleh ngajar. Dan memang saya akan pesan, insya-Allah ni balik ni maghrib isyak. Isteri ada datang tak? Tak, kenapa tak bawa? Sibuk. Okey, kalau sibuk tak apa, tak masalah. Cuma balik ni kena ngajar balik isteri, boleh? Ngajar balik apa yang kita belajar ni, ajar balik. Tu penting. Sebab apa? Saya ingat ada papan putih, tapi tak apalah, nanti akan datang ada marker sekali biar nampak jelas. Saya cerita sikitlah kenapa. Sebab apa yang saya ceritakan ini, kitab tauhid ataupun pengajaran tauhid adalah salah satu daripada dipanggil fardu ain. Ilmu apa? Ilmu fardu ain. Ramai orang ingat fardu ain tu bab solat je. Kadang-kadang bab fikih je fardu ain. Rupa-rupanya yang betul-betul tepat, yang dikehendaki oleh para ulama, fardu ain ilmu inya pecah 3. Berapa? 3. Yang pertama, yang utama antara 3 ni ada ilmu tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu fiqh atau fiqh. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Ini 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh tiap-tiap mukallaf. Apa maksud wajib dipelajari? Maksudnya belajar dapat pahala, tinggal dapat dosa. Selagi mana kita tidak menguasai fardu ain, selagi itu kalau kita tak belajar, kita rasa kita dah tahu, tapi sebenarnya kita tak tahu, kita tinggalkan belajar, maka kita dalam keadaan berdosa. Faham tak? Saya nampak fikir dah ada lah. Fikir dah ada, tasawuf penawar bagi hati, cantik lah dah ada. Ni tauhid dah tak ada ni. Cantik. Tapi sebulan sekali ya setakat ni. Setakat ni gitu lah. Macam mana? Saya minta maaf bukan tak nak bagi lebih, tapi memang setiap hari saya memang ada kuliah, setiap malam. Jadi memang ni pun kita adjust. Kalau tidak malam ni ada juga kat lain ni, kita adjust insya-Allah. Sebab memang betul lah, tauhid sangat penting.
Jadi kita risau zaman sekarang ni pun, kalau tengok dekat dunia sekarang, apa berlaku? Ajaran sesat semakin berleluasa. Oh kanan. Kadang-kadang kita tak sedar. Bukan masalah kita terikut. Kadang-kadang bila tak belajar pun, kita akan ada pemikiran akidah kita sendiri. Kalau tak belajar pun, mungkin jadi salah faham, mungkin boleh jadi sesat. Nanti saya bagikan contoh-contoh ni. Yang ni yang kita risau. Sebab itulah kena duduk dalam majlis ilmu, khususnya belajar ilmu tauhid. Okey, setakat ni. Jadi saya minta kalau dapat ni kitab kena ada. Jangan risau. Saya ada bawa. Nantilah saya sebagai mukadimah dulu, nanti tanya berapa orang nak, nanti boleh ambil. Kalau ini namanya buku teks. Buku teks yang kita akan gunakan dalam pengajian kita. Jangan risau, hanya nipis, tak berat, boleh dibawa ke mana-mana. Okey. Senang, boleh baca sendiri nanti insya-Allah. Tapi kalau rasa pening, rasa macam ada goyang sikit kan, biasalah kalau pening goyang, balik nanti goyang, jarang, bukan jarang, dah lama tak belajar tauhid kan, dia kadang-kadang ada pening sikit. Pening jangan risau, biasa. Sebab dia benda tak biasa, dia masuk ke pening lah sikit. Jangan risau. Sebab itu saya sediakan satu lagi buku. Ini buku rujukan. Kalau ini buku teks, biasa kan sekolah tengok, betul? Dan kelas bila belajar ada buku teks. Tapi kita kalau ambil SPM, baca buku teks saja susah nak skor. Kena ada satu lagi, nama dia buku rujukan. Betul tak? Kena ada buku rujukan. Macam saya dulu kalau belajar sejarah, dia dah baca buku sejarah kan, dia kena baca buku rujukan sejarah. Dulu orang terkenalnya Sasbadi. Sasbadi. Apa ada buku teks ni. Jadi bila baca tu lagi faham. Betul? Pernah ambil SPM? Singapura ada kan? Ada buku teks rujukan sama kan? Sama. Jadi cerita dia, saya sediakan satu lagi buku. Yang ni Jawi, yang ni Rumi. Ni Rumi. Ni buku dia apa ni? Buku Cahaya Tiada Batasan, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Asyairah wal Maturidiyah. Ni kitab, buku lah buku. Ditulis oleh siapa? Saya tulis. Jadi saya ambil buku ni, saya susun je balik daripada apa yang ada dalam kitab ni, tapi saya bagi penjelasan yang lebih sikit lah supaya senang faham. Jelas InsyaAllah. Sebenarnya pun nanti beritahu. Okey, InsyaAllah. Jadi kita masuk sikit boleh, tapi masa tak banyak. Kadang-kadang saya cakap tak sedar diri juga. Biasa kita macam mana tak hidup ni, gitulah, lemah, tak sedar diri. Jadi saya minta insya-Allah kalau boleh dengar, kalau tak faham kena tanya. Saya minta maaf tak boleh guna papan putih, kan tidak saya bagi struktur ilmu. Nanti kita akan datang, saya akan cerita struktur ilmu fardu ain pecah 3, tauhid, fiqh, tasawuf. Dalam tauhid pecah 4. Nanti kita akan belajar pecah 4. Ada 4 ilmu yang kita bicarakan dalam ilmu tasawuf. Ilmu tauhid. Yang pertama kita akan belajar berkenaan ilahiyah. Kita akan belajar berkenaan ketuhanan. Kita akan belajar berkenaan bagaimana mengenal Allah Ta'ala dengan zat, sifat dan af'alnya. Jadi bila kita kenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, insya-Allah apa yang kita lakukan itu dia ada rasa. Ni kadang-kadang kita solat juga buat ibadat rasanya kurang. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita masih kurang mengenal. Bukan saya kata ni, dan kitab ni ada sebut. Bukan kata apa, mari kita baca sikit lah, dengar. Muka surat 4. Penting kenal, penting. Tengok ni. Qauluhu, mengenal ia akan Allah Ta'ala. Saya baca Saya baca kitab ni, mari kita dengar sama-sama. Artinya, apa maksud mengenal ia akan Allah Ta'ala? Artinya kerana bahawa mengenalkan dia, yakni Allah, itu tempat hantaran segala perkara yang dituntuti daripada hamba,
maka tiada sah sesuatu yang wajib dan yang sunat melainkan kemudian daripada mengenalkan dia Allah Subhanahu wa taala. Al-haq intaha muallifah. Ini perkataan yang ambil daripada penulis kitab Syekh Ahmad Al-Fatani. Faham tak cerita ni? Tak faham? Nak kena jelaskan. Okey, saya jelaskan dulu Mengenal ia akan Allah. Mengenal ia tu kita ni macam mana? Nak apakah penting kita mengenal Allah? Kenapa? Kerana bahawasanya mengenalkan dia Allah itu tempat hantaran menghantar segala apa amal kita, segala perkara yang dituntuti daripada hamba, yang Allah suruh dalam Al-Quran dan hadis, yang Allah suruh kita salat, Allah suruh kita berpuasa, Allah suruh kita buat segala perkara itu. Tempat hantaran ni kepada siapa? Nak hantar ke siapa? Kita nak hantar pada Allah Ta'ala. Jadi kalau nak hantar pada Allah Ta'ala, macam mana nak hantar kalau tak kenal? Betul? Itu cerita ni. Macam mana nak hantar kalau tak kenal? Sebab itu dikatakan maka tiada sah. Yang ni mahal. Yang ni yang kita dengar takut. Tiada sah sesuatu yang wajib, yang kita lakukan perkara wajib, solat wajib, solat fardu semua wajib tu, dan yang sunat, solat sunat, puasa sunat semua, melainkan kemudian daripada mengenalkan dia Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin bukan kita tak kenal langsung, kita kenal, cuma kenal kita ni tak padu sangat, betul? Tu dia kita takut gitu. Kalau padu okey, no problem, dah okey, settle mereka ni dengar pun saja-saja je lah, mana kata tambah ingat balik. Tapi kalau padu lah, tapi kebanyakan kita tengok banyak terlepas pandang. Jadi bila terlepas pandang ni, sayang, benda senang, benda simple, tapi terlepas pandang, rugi tak? Macam orang belajar, tambah, tolak, bahagi darab. Senang ke susah? Tak susah lah, senang lah. Iaitu darjah satu, darjah satu darab ada, belum lagi. Tambah tolak je kita ambil, tambah tolak. Kalau kita tak tahu tambah tolak, boleh belajar tak algebra? Boleh belajar algebra. Tak dia belajar pening algebra. Boleh belajar tak persamaan linear? Ni semua boleh belajar. Mana boleh, pening tak ni. Zaman sekarang budak tak minat belajar, belajar tinggi terus. Asas tak kuasai lagi, belajar tu terbang. Yang ni kita risau. Akhir zaman ni macam tu, banyak ilmu terbang. Faham tak? Ilmu terbang. Mana dia, macam mana? Ni saya lukis sikit lah dekat negara. Kita sebenarnya, kita lah orang awam ni, kita nak kena settle darjah satu dulu. Betul? Kan? Dan banyak perkara yang darjah satu ni kita belum lagi kuasai. Bab solat contohnya, kadang-kadang ada terlepas juga. Kalau tanya kita bab solat, berapa tempat sunat mengangkat tangan dalam solat? Berapa? 3. Yang lain ada. Ada mazhab lain. Kalau tanya tak ada pada 3, seorang kata 3. Imam ada lagi. Berapakah sunat, berapa tempat sunat mengangkat tangan dalam solat? Jawapannya 4. Kadang bukan belajar, tapi terlepas pandang. Itu saya kata 4. Nak cerita ke tak? Nak cerita juga? Boleh sebut? Kita sebut sikit. Yang pertama, takbiratul ihram. Itu pertama, sunat mengangkat tangan suatu takbiratul ihram. Yang kedua, ketiga, hendak rukuk. Nak rukuk, angkat tangan, sunat, dapat pahala. Yang ketiga, bangun daripada rukuk, iaitu ketika iktidal, angkat tangan. Yang keempat, kat mana? Bangun daripada tahiyat awal. Bangun daripada tahiyat awal. Jadi ketika mana kita bangun awal, sunat mengangkat tangan. Saya nak tanya, rakaat
pertama kita angkat tangan takbiratul ihram, betul. Rakaat kedua sunat tak angkat tangan. Kan dah bagi jawapan dah tadi. Dah bagi dah dia punya formula tadi. So tanya balik. Rakaat kedua sunat tak mengangkat tangan? Tidak. Sebab apa rakaat kedua kita bangun daripada sujud. Rakaat yang ketiga baru kita bangun daripada tahiyat awal. Pada rakaat kedua, tahiyat awal tu, bangun tu rakaat ketiga, waktu tu baru angkat tangan. Rakaat keempat sunat tak angkat tangan? Tidak. Siapa yang angkat tangan bukan pada tempat yang sunat mengangkat tangan, makruh. Hukum dia apa? Makruh. Dan takut boleh jadi batal. Boleh. Kita dah nampak dah, tengok. Contoh, boleh bagi contoh. Bangun sikit Contoh tiba-tiba masuk bab solat pula. Ni contoh. Kalau bagi tauhid kan pening ni. Bagi bab biasa kita buat. Boleh? Okey, contoh. Kalau kita takbirat bangun daripada rakaat kedua, rakaat pertama nak masuk rakaat kedua kan, kita katalah ada orang angkat Allahu Akbar, salah. Seulang sekali kita tengok Allah daripada sujud lah ni, Allahu Akbar, salah. Batal lah. Batal kat mana? Apakah syarat batal solat? Kita ada buat kelas kelas fardu ain solat juga. Kita ulang selalu ni. Apa dia cerita dia? Iaitu tidak boleh bergerak lebih daripada 3 kali pergerakan besar berturut-turut. 3 kali bukan lebih. 3 kali berturut-turut atau lebih gerakan besar. Yang mana gerakan besar? Okey. Yang ni satu, kan kita akan satu tangan. 2. Ini ke macam ni, ke 1 2 je. Dia tak ke 1 2 3 4 tak ada. Dia ke 2 je. Yang mana yang masalah ni? Tengok balik. Sekali lagi. Allahu Akbar. Mana? Kepala kita lupa. Yang tu kita risau. Kalau dia angkat tangan sama Allah, Allahu Akbar, tak batal. Walaupun dia tak angkat, dia makruh, tapi tak. Yang kita risau ni, kepala ni ini pergerakan besar. Yang kecil, jadi kalau katalah gatal kat mana? Gatal kat kepala. Nak gaul macam mana? Letak dulu. Baru nak gaul 3 jam boleh, yang tak masalah. Faham tak? Yang penting letak dulu. Jangan gini. Jadi tapi gerak macam ni, salah juga. Jadi letak ni dia apa kata? Tepat dulu. Dia macam lekat dulu, baru gerak ni. Baru gerak. Ini kalau gini sama je. Dia faham? Tu bab solat nanti dah. Nak kata apa ni? Kadang-kadang benda simple kita terlepas pandang. Apatah lagi ilmu tauhid yang kita dah lama dah, rasanya macam 3 tahun dah, dekat 20 tahun kadang tertinggal belajar. Betul? Contoh, boleh bagi contoh? Yang ni kita bagi contoh tauhid tak? Boleh? Contoh. Dalam ilmu tauhid wajib kita belajar, ni bukan saya kata, dalam kitab sebut. Wajib belajar ilmu tauhid sifat 20 beserta dengan dalil. Maksudnya, contoh tanya, Allah bersifat dengan wujud tak? Kita kena wajib jawab, ya. Okey, kita tahu tak? Allah wujud kan? Semua tahu. Semua tahu. Apa dalil Allah wujud? Wajib tahu. Tak tahu, berdosa. Apa dalil Allah wujud? Alam ini. Kan senang tak? Alam ini dapat ilmu lah ni. Terlepas dari satu dosa kita. Ni dapat ilmu ni satu alam ini. Dia tak susah. Kadang-kadang orang kata, kenapa kena jatuh? Memang ulama nak nyatakan, kita ni kerja kita sebagai Muslim. Kerja kita sebagai Muslim apa dia? Menuntut ilmu, mengenal Allah. Kita engineer, katalah sini, engineer. Ada engineer sini ada. Abang kerja buat? Kerja apa? Kilang. Buat apa? Buat gas. Itu jangan main tu.
Kalau tak kena cara, tak ada ilmu, apa berlaku? Meletup tu, betul? Betul? Pernah meletup? Tak pernah lagi. Sebab orang yang ada dalam kilang itu orang yang berilmu pada ilmu dia. Jadi tanggungjawab orang yang bekerja di situ mesti belajar ilmu tentang perkara yang dia kena kerja. Betul? Kerja orang Muslim apa dia? Beribadat pada Allah. Itu kerja kita. Dan bila kita kerja sebagai Muslim, kena tahu ilmu sebagai seorang Muslim. Kena tahu lah. Apa ilmu asas? Dia tak yang tinggi, dia 3 je. Tauhid, fiqh, tasawuf. Yang lain tambahan. Bila dah settle 3, yang lain apa lagi? Tajwid, sirah, tafsir, hadis, itu ke fardu kifayah. Itu tambah, nak naik darjat. Tapi 3 ni settle. Bukan sebenarnya sambil-sambil belajar lain boleh juga, tapi 3 jangan tinggal. Kalau yang lain, kalau kata pengajiannya lebih, yang 3 ni kena lagi lebih. Faham? Tu cerita dia. Sebab apa? Benda asas. Kalau tak ada ilmu, nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Okey, itu senang. Kita tanya pula satu lagi. Apakah dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Oh, yang tu lagi terbang. Terbang terus. Ustaz, macam pernah belajar Ustaz, tapi gitulah. Macam tak datang ni, tak masuk ni. Pernah belajar tak? Tapi kadang pening juga nak jawab tu. Rasa macam tinggi tu Ustaz, tak tinggi. Sebenarnya benda tu tak tinggi. Cuma kita lama dah tak ulang. Tu. Kita lama dah mungkin sibuk ke hidup kita kan. Jadi tak dapat tidak, alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan kesempatan kita belajarlah lepas ni, insyaAllah belajar sungguh-sungguh. Boleh? Ada soalan setakat ni? Tak ada? Memang faham Oh dahsyat. Boleh cerita balik ni? Kebalik ni boleh cerita balik Ni tak buka kitab lagi ni. Saya baca ibarah-ibarah ni. Jadi nak kata tu boleh, semua orang boleh ni, boleh faham dan boleh ngajar, insya-Allah. Ini namanya nafkah batin. Kalau isteri kita, kalau isteri kita, kita tanya balik ni, kita tanya isteri kita, saya pagi imam pagi isteri apa? Imam pagi isteri apa? Pagi nama Bibi, Habib, baby, kan imam bagi baby, tak apa mantap imam. Okey. Balik ni imam cakap dekat ni lah isteri kan, baby, apakah dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith? Tanya dia. Kalau baby tak tahulah. Dia kata tak tahu. Bila dia tak tahu, apa hukum dia? Apa hukum dia? Berdosa. Dia dosa. Tapi dia dosa yang bukan tanggung, yang bertanggungjawab juga bersama dengan dia. Sepatutnya kena ajar dia. Siapa dia? Suami dia. Suami kena jugalah. Jadi suami kena pastikan, kena kuasai sungguh ni, supaya boleh mengajar. Dan ianya termasuk di bawah nafkah batin. Orang ingat nafkah batin tu malam pertama, tak kisahlah berapa banyak malam, tapi malam tak faham ni. Budak tak faham tak apa orang tu faham dan bukan tu saja. Nafkah batin termasuklah ilmu. Kalau kita tak dapat beri dia nafkah batin ilmu ni, dosa kita. Kalau ustaz saya tak nak mengajar lah, wajib cari guru untuk isteri belajar. Batu orang dulu sampai pergi rumah tu guru, bawa keluarga, isteri, anak semua. Ustaz saya nak belajar sekeluarga. Tu dulu. Nampak? Sebab tahu bukan tinggi, tak tinggi, belajar benda asas je. Kadang-kadang kita tengok belajar sekarang ni, kita tengok macam surau, banyak benda tinggi. Saya tengoklah, kadang kitab contoh, kitab dalam ilmu tasawuf,
ada kitab rendah, ada lagi kita tak ambil kitab rendah, tak boleh masuk dalam ni. Contoh macam kitab Penawar Penghati, tu cantik, itu memang kena darjah 1. Tapi dia ada orang dia dah ajar satu tahap lagi, kitab hikam. Hikam tinggi kan, tak kena tu. Sifat 20 tak settle ni. Jadi tak boleh gitu. Dia mesti melalui prosedur ilmu yang betul. Batu kadang-kadang kita pernah tengok tak, ada orang kata isim. Pernah tak? Gili isim orang kata. Pernah tak? Tahu? Orang kata apa? Sebab apa gili isim? Sebab orang kata dia salah belajar. Betul? Orang kata salah belajar. Ataupun ada orang dia kata zikir kuat sangat. Betul? Sebenarnya salah. Bukan itu, dia gili isim. Bukan sebab dia belajar banyak, tak. Bukan sebab dia zikir kuat. Seolah-olah kita menyalahkan zikir. Tak boleh gitu. Silap dia apa? Yang gili isim ni, silap dia apa? Tidak melalui prosedur ilmu dengan betul. Dia belajar terus nak lompat terbang. Faham tak? Benda sifat 20 ni, wujud, kidam, bakar tak lalui. Terus nak benda tinggi-tinggi. Tu yang akhirnya contoh gisuluk dan sebagainya, benda asas fardu ain tak lepas ni. Tapi dah mula belajar benda yang tinggi. Tu yang kedua. Bukan salah ilmu tak salah. Yang salahnya dia tidak menggunakan kaedah pemilihan ilmu yang betul. Sebab tu guru penting kena tengok anak murid ni tahap mana. Tak kena bagi mengikut tahap anak murid. Betul juga. Kan? Ikut. Tu kaedah ni. Kita buka kitab lagi ni. Ni mukaddimah ni. Yang kedua. Ni macam azan dulu. Azan dulu. InsyaAllah gitu. Boleh follow insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Allahumma rabb hadhihi al-tamam was-salam sayyidina Muhammad wa syarafa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ban maqam Muhammad innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma salli. Boleh tambah sikit lagi, kena balik lah, nak balik kita betul. Sebab pernah berlaku, bukan saya lah, saya tengok dalam media sosial, ada seorang tu dia hantar surat dekat ustaz. Hantar surat dekat ustaz. Ada tengok viral. Dia hantar surat kat ustaz. Dia kata, Ustaz jangan ngajar lama-lama Ustaz. Ustaz ngajar lama-lama pun bukan saya faham pun. Ustaz mengajar short sendiri Ustaz. Dahsyat ni. Memang teruk seumur hidup tu. Dia kata, Ustaz tak payah ngajar lama. Kalau baru dia lepas dah habis tu azan tu, dah habis terus Ustaz. Orang nak balik rumah pula. Banyak benda kerja nak buat lagi. Dahsyat. Ada tengok dia punya tu. Ada baca? Tak ada. Nanti saya share dia. Kerasa ada ustaz. Rasa ustaz tak datang lah. Memang tak baik tu. Tu saya tanya dulu. Saya memang suka kalau saya tanya dulu kan. Kalau nak habis awal, saya pun suka. Kalau nak lebih sikit boleh. Dia lagi sikit sebab tak masuk kitab lagi ni. Baru tak tu pun ni baru masuk pengenalan diri saya tadi, tak masuk ini. Dia bab mengenal diri saya dulu kan. Jadi tadi saya lupa dah, kena sikit lah, lupa tadi. Jadi saya sudah berkahwin, anak 4. Isteri saya orang Kempas. Ada orang Kempas sini? Ada. Kalau Kempas, anak saya 4 orang semua bangsa Johor. Macam mana 01 semua. Saya asal Terengganu. Saya asal Terengganu. Nak cakap Terengganu boleh tak? Nak cakap Terengganu ke tak? Tak payah. Cakap Johor je lah. Boleh insyaAllah. Okay. Dan kerja saya memang penceramah bebas. Memang bebas sungguh saya. Ceramah bebas sungguh. Dan saya memang ada konsultan untuk buat program-program, kuliah-kuliah, dan juga kita ada camp-camp insyaAllah. Kena camp solat ke apa boleh, tak ada masalah nanti insyaAllah. Jadi sikit dah cukup kenalkan diri dah cukup itulah sikit sebanyak dah saya. Lupa, kalau kes macam tu tak ada cerita tu memang tak kalau anak murid. Dan ni sebab itu kalau kat pondok, sebelum kita buka kitab tauhid, fiqh, tasawuf, kitab hadis ke apa, sebelum lalu kitab lain, biasa pondok dia akan lalu kitab ni dulu. Pelita penuntut, terjemah risalah ta'limul muta'allim, tariqut ta'lim. Ini kitab ni membicarakan berkenaan kaedah belajar yang betul. Awal-awal dia cakap dah kat depan ni. Dia cakap apa? Amma ba'du. Maka berkata muallif rahimahullah ta'ala, tak kala aku melihat aku akan beberapa banyak daripada orang-orang yang menuntuti ilmu pada masa aku, masa zaman dia ni memang orang sungguh-sungguh belajar. Bersungguh-sungguh mereka itu kepada belajar ni 200 lebih tahun yang lepas. Padahal tiada sampai mereka itu akan maksudnya. Tak dapat masuk belajar tu jadi saja-saja ni. Atau diharamkan akan mereka itu daripada manfaatnya. Tak dapat manfaat belajar dan buah-buahannya, dan dia itu beramal dengan dia. Tak dapat nak beramal dengan ilmu yang dia belajar, dan menghambur akan dia, rosak habis apa yang belajar, kerana tersalah mereka itu akan jalannya, dan meninggal mereka itu akan syarat-syarat belajar ni tak belajar. Antara syarat belajar adalah mentakzimkan guru, dan antara perkara mentakzimkan guru termasuk apa yang guru ajar, dengar je, jangan persoal. Kalau tak nak, belajar kat lain, tu je. Tapi kita senyap lah, jangan sampai mencederakan hati guru. Ni ada dalam kitab ni, beradab ni sedap ni. Kalau buka kitab ni dekat budak-budak sekolah zaman sekarang ni memang kena. Saya alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan, saya malam Kamis malam Jumaat, saya ada buat perkongsian kitab ni di STF, Sekolah Tun Fatimah. Setiap malam lepas Isyak boleh tengok live. Sebab tu follow Pertubuhan Pencinta Ilmu.
Jadi saya gunakan kitab ni lah, bacaan kitab ni. Tapi cara budak lah, sebab yang ni cara orang dewasa saya guna. Cara budak lain sikit. Budak selompat. Tak ada. Jadi kita energi lebih sikit. Ni kita relax lagi mana. Jadi sebenarnya boleh follow nanti. Kita buka kitab ni. Kita baru mula kat STF dalam 3-4 siri lah. Ni dah masuk siri keempat nanti, InsyaAllah. Bagus sekolah-sekolah ni buka kitab ni. Tak dapat tak dapat tak apalah, macam mana kan, apa yang ada. Kalau ada ustaz-ustaz ke, minta buka kitab ni. Kitab ni belajar tentang prosedur ilmu, macam mana dia banyak bab dalam ni. Saya baca sikit bab, anak-anak kok nak tahu, nak belajar nanti. Sebab inilah kitab sebelum kita masuk belajar apa-apa ilmu. Senang kata dalam ni ada bab adab, ada cerita macam mana beradab, nak tahu tentang kelebihan ilmu. Lepas tu cerita tentang macam mana mentakzimkan ilmu, mentakzimkan guru, mentakzimkan rakan-rakan. Baru hilang masalah-masalah buli dan sebagainya. Ni dah cerita dah ni. Lepas tu macam mana kaedah sabar, macam mana nak belajar senang masuk. Contohnya belajar, kalau ada 2 orang ni, dia ada kisah 2 orang belajar dengan guru yang sama, tapi seorang pandai, seorang tak pandai. Kenapa? Beza dia, seorang tu bila belajar menghadap kiblat, seorang lagi tu belajar tak menghadap kiblat. Itu je beza dia. Semua kaedah semua belajar sama, bezanya satu, iaitu menghadap kiblat. Nampak? Kan? Nampak simple dia. Sebab tapi tak belajar. Contoh nak ulang kaji ke ni, kalau ada anak murid ada suruh. Kalau anak-anak kita nak belajar, kita kena letak meja dia tu menghadap kiblat. Itu dapat berkat. Itu sebenarnya pada barakah. Banyak. Dan ni cerita tentang macam mana nak umur panjang, nak umur pendek. Nak umur pendek pun ada cerita ni. Ada. Nak rezeki banyak, nak bertambah rezeki, nak kurang rezeki pun ada. Rasa macam dah banyak sangat rezeki, boleh belajarlah mengurangkan rezeki. Dia ada. Perkara yang akan patuh. Ini semua dalam kitab ni. Ini semua dah belajar. Ni rujukan ni kitab besar, tapi dia nipis je lah. Ini berapa lama nak habis? Ini muka surat tak banyak, dalam 67, dalam 30 tahun je InsyaAllah. Belajar macam tu lah. Slow nak gimana kan, InsyaAllah. Jadi ada soalan nak sekarang ni? Ada soalan? Kadang saya nak masuk sikit, alang-alang tu masuk sikit baru nak mula baca ni. Boleh? Saya mula baca sikit lah. Muqaddimah. Bila belajar kitab, kita akan baca kulit ke kulit. Baca kulit ke kulit, InsyaAllah. Kita mengambil kaedah ni. Ini risalah yang amat kecil, yang dinamakan dia dengan Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid. Malam ni kita cerita bab tajuk je, jangan risau. Yang belakang tahu nak solat isyak dah. Sabar dah, kejap nanti kita solat isyak. Tapi cerita dia, kita baca malam ni kitab yang kita akan gunakan untuk pembelajaran ilmu tauhid kita, namanya Faridatul Faraid fi ilmi aqaid. Faridah, apa dia maksud? Ada sini isteri nama Faridah ada? Tak ada. Kawan ni tak ada. Faridah ada. Faridah tu mana? Faridah tu permata. Al-Faraid. Pernah dengar kan ilmu faraid? Ilmu faraid kan? Ilmu apa? Penilaian. Sebenarnya permata yang bernilai. Faridatul Faraid, permata yang bernilai. Fi, pada ilmi aqaid, bicara ilmu pegangan hati. Aqaid itu akidah, banyak aqaid. Cerita tentang akidah-akidah. Pada bicara ilmu tauhid, iaitu ilmu usuluddin atas mazhab Imam Asy'ari. Apa yang kita belajar ni daripada kefahaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang kita kenali sebagai, sebahagian ni kita raihkan pada pandangan Maturidiyah. Sebab tu kita sebut dulu. Dan bila orang kata kita nak doa pada Allah supaya Allah peliharakan kita dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, cuma saya nak tanya, kita doa suruh pelihara kan? Kita tahu tak nak apa? Nak pelihara apa? Kan minta pelihara akidah Asy'ariyah.
Dalam Asy'ariyah tu cerita apa? Nak doa pelihara tu kita kena tahu apa yang kita nak pelihara. Dan jangan risau, inilah jawapannya. InsyaAllah kita akan lalu jangan risau berapa kali? Sebulan sekali insyaAllah. Minggu kedua Isnin. Kalau nak tambah juga waktu, tak boleh maghrib, waktu lain. Petang ke Isyak dengan Isyak saya nak tidur awal. Petang atau pagi insyaAllah. Saya kalau kat sini kita ada ngajar apa, surau Bestari, Pulai Bestari dia. Surau Bestari kan. Kat situ kita Jumaat, minggu kedua, ketiga, keempat, pukul 11.30 sampai 12.30. Siapa nak ikuti boleh tengok live, ataupun nak pergi sana pun boleh. Dekat sini, yang belakang ni keluar situ je, tahu kan? Dekat ya. Hari Jumaat, minggu kedua, 3, 4, 5, 6 tak ada, 6 tak sampai. Dia ada 5 minggu kadang-kadang bila ada. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup dulu malam ni takut nanti banyak kan terbang ni. Dia insyaAllah insyaAllah. Jadi siapa yang dah follow nanti boleh tengok video-video yang ada pun ada. Kita dah kongsikan sebelum ni. Okey, yang belakang kita boleh follow. Follow apa? Pertubuhan Pencinta Ilmu. Nanti boleh tahu. Ya. Boleh saya dah bawa dah tu. Dah ada bawa ni. Cuma nak berapa lagi? Dah tak ambil tu boleh. Alah tu payah kemudian nak jalan cerita. Lepas tu nak rujukan beritahu. Rujukan. Orang tanya, ni berapa? Ni bukan kita nak jual apa, cuma nak beritahu lah kalau nak dapat RM5 je, tak mahal je ni. Nah, kitab ni bukan nak berniaga. Memang kena ada setahun orang bagus. Memang insyaAllah alim. Kalau setahun orang di kitab, belajar berkitab tak lama lah. Cukup 3 bulan alim. Tapi 3 bulan nak kena follow selalu. Dia follow sebulan sekali. Dia susah sekian alim tu. Dia macam saya tanya makcik tu lah. Makcik tu dia memang follow, tapi sebulan 3 kali je kita ada kelas fardu ain. Kita ada kelas